Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua. Good morning. Apa khabar? Jadi untuk tahun ni saya akan mengajar awak untuk subjek pendidikan kesihatan ni. Ya. Jadi yang pertamanya kita kena bersedia dengan buku teks dan sebuah buku tulis. Buku teks satu, buku tulis satu. Okey. Tulis kat subjek tu pendidikan kesihatan. Baik, dah bersedia untuk memulakan topik untuk hari ini. Baik, kita buka buku teks kita. Baik, buku teks kita. Okey, sebelum tu kita nak berkenalan sikit dengan buku teks. Kita buka muka surat depan sikit. Tengok tajuk. Tajuk. Tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks kita lah. Ni muka surat. Muka surat berapa ya? Muka surat 3 Roman. Okey. Jadi untuk tahun 6 ni kita ada 10 unit ataupun 10 tajuk. 10 tajuk. Baik. Tajuk pertama ialah megah dan gagah. Megah dan gagah. Salah siapa, rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi, kisah si penagih, sihat dan tegas, aku remaja bertuah, siapakah lebih hebat, awas sebarang penyakit, komuniti sihat dan selamat, juga bijak memilih. Baik, tajuk pertama kita untuk hari ini megah dan gagah. Megah dan gagah. Agak-agaknya tentang apa ya tajuk kita? Boleh teka? Tajuk kita ni pasal apa? Okey, tak apalah, kita tengok Okey, terus kita ke muka surat yang pertama untuk tajuk megah dan gagah ni. Okey, boleh buka muka surat 1. 1 ya, ke surat 1. Mana tadi? Okey. Megah dan gagah. Megah dan gagah Okey. Boleh nampak Okey, boleh tengok buku teks masing-masing. Okey, kita baca. Semasa pelancaran kem kepimpinan satu murid satu sukan, murid lelaki dan murid perempuan tahun 6 melakukan persembahan gimnastrada. Gimnastrada tu macam mana dia macam gimnastik lah lebih kurang macam gimnastik. Aksi kumpulan sorak cheerleading murid perempuan mempesonakan, manakala persembahan murid lelaki mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Okey, tengok gambar dia. Okey, ni gambar dia. Okey, ada ni gimnasada Ni lelaki, ni perempuan, ni ada ramai penonton. Okey. Okey, setakat tu hal cerita dia, murid-murid sekolah ni mengadakan persembahan gimnastrada. Ada lelaki, ada perempuan. Baik. Okey, soalan dia. Soalan pertama. Soalan nak mencetuskan idea kita. Kita punya apa nak set the tone for the topic. Seandainya kamu seseorang murid yang terlibat dengan persembahan gimnastrada ni, bagaimanakah cara kamu menjaga batas pergaulan? Batas pergaulan. Tengok ada lelaki, ada perempuan kan? Macam mana nak jaga batas pergaulan? Jadi tahulah kita bahawa tajuk kita yang pertama ni ialah tentang perkembangan diri kita sendiri, yang berkaitan dengan perkembangan kita lah sebagai seorang manusia. Okey, baik. Dia tanya batas pergaulan. Okey. Ceritaku, ceritamu. Semasa sesi dinamika kumpulan satu murid satu sukan, Ustaz Zailani memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh. Jadi dia Ustaz kata sekolah ni sekolah kita mengasingkan blok lelaki dan blok perempuan. Jadi Ustaz pun tanya, Ustaz Zailani tanya, apa rasional? Rasional tu apa? Apakah tujuan? Apakah
sebab dijauhkan blok ni. Jadi kamu boleh baca perbualan antara Stacy, Baizura, Karen dan Shanti ni, empat orang ni dia berbincang. Dia tanya-tanyalah kenapa ustaz pihak sekolah kita pisahkan asrama. Jadi berkaitan dengan perkembangan yang berlaku pada diri seorang manusia itu. Apa dia? Iaitu proses yang kita namakan proses akhir balik. Yes, akhir balik ni ataupun bahasa Inggeris sebut puberty. P-U-B-E-R-T-Y. Puberty. Puberty ni akhir balik lah. Akhir balik ni bahasa Arab sebenarnya. Akhir maksudnya berakal. Balik tu maksudnya sampai umur lah. Jadi bila berlaku akhir balik ni, maka akan berlakulah perubahan pada fizikal. Sebenarnya perubahan ni berlaku dalam dua bentuk. Dua bentuk. Satu perubahan fizikal, satu perubahan dari segi emosi kita. Fizikal ni tubuh badan kita lah. Emosi ni perasaan kita. Baik, jadi kamu akan baca kat sini apakah yang dimaksudkan dengan perubahan-perubahan tu. Lelaki pun ada perubahan, perempuan pun ada perubahan. Jadi kamu akan baca di sini untuk cari isi penting dia. Isi penting ni berkaitan dengan tugasan yang kita akan buat sebentar lagi. Okey, 4 orang ni bersembang. Okey, cuma saya nak highlight informasi kat sini kan. Ni mungkin sedikit teknikal. Dia kata estrogen dan androgen adalah hormon yang mempengaruhi proses kematangan dan seksual lelaki manusia. Hormon estrogen dominan pada wanita, manakala hormon androgen dominan pada lelaki. Hormon tu apa? Hormon ni dia macam satu bahan kimia lah dalam badan kita yang mempengaruhi proses-proses yang terjadi dalam tubuh badan kita. Bahan kimia yang terdapat dalam badan kita yang mempengaruhi proses-proses yang berlaku dalam tubuh badan kita. Ini dinamakan hormon. Hormon ini dihasilkan secara semula jadi sebenarnya. Dalam badan kita ada beberapa organ yang tugas dia menghasilkan hormon. Baik. Jadi kadang-kadang cuma ada hormon ni terlebih terkurang, itulah akan menyebabkan berlaku beberapa perbezaan sedikit dari segi tubuh badan kita. Tapi secara umumnya hormon ini dihasilkan oleh tubuh badan. Kadang-kadang hormon ni ada juga yang dihasilkan di luar tapi disuntik ke dalam badan. Itu lain lah. Tapi untuk hari ini kita nak cerita tentang hormon yang dihasilkan oleh badan kita yang berkaitan dengan akhir balik ini. Estrogen perempuan dan androgen lelaki. Baik, selesai bahagian hormon. Okey, terus lagi. Kevin dengan Lutfi pula bersembang. Kevin, Lutfi dengan Ranjit Ganesh. 4 orang lelaki ni bersembang juga, berbincang lah. Dia tanya kenapa penginapan tu dijarakkan. Jadi dia orang berbincang. Jadi sini pun ada isi penting yang kamu akan gunakan dalam membuat tugasan nanti. Alright. Kamu akan baca di sini. Sini ada isi penting. Isi penting dia kamu akan baca di sini. Baik. Setakat tu, adakah kamu sudah faham berkenaan proses perubahan fizikal ini? Jadi untuk menguatkan lagi kefahaman kita, kita akan menghasilkan peta buih. Peta buih dia macam mana? Macam ni. Ini contoh peta buih. Jadi kamu akan tulis kat sini perubahan pada fizikal lelaki, perubahan fizikal perempuan, tajuk kat tengah ni. Kemudian keliling ni ialah apa dia, item-item ataupun perubahan-perubahan yang berlaku tu. Ini perkara tajuk ni kita tak perlu malu sebab ini adalah satu perkara yang kita bincangkan secara ilmiah dan secara saintifik. Kita kena tahu perkara-perkara yang akan berlaku ni supaya kita tidak berasa
ganjil apabila berlaku kepada diri kita. Apa yang kita belajar di sekolah ini adalah sebagai satu persediaan kepada diri kita juga dan sebagai satu pengetahuan. Jadi untuk kamu dapat pemahaman lebih baik, kamu boleh bertanya dengan ibu bapa kamu. Ya, sebab cikgu tidak ada di sekarang dalam kelas, jadi kamu boleh bertanya kepada ibu bapa masing-masing berkenaan perubahan fizikal ini. Ya, mesti dapatkan bimbingan ibu bapa berkenaan tajuk ini. Baik, faham ya tugasan kita untuk hari ini? Kamu akan masukkan 2 peta buih. Peta buih ini senak kamu lukis dalam buku latihan yang saya sebut tadi lah. Jadi satu muka surat untuk satu peta buih. Satu muka surat, satu peta buih. Kemudian kamu boleh tangkap gambar dan hantar pada saya lah. Hantar pada saya nanti. Ya. Okey. Kalau ada soalan, boleh tanya saya di WhatsApp. Boleh PM ya. Okey. Sekian saja untuk tajuk kita hari ini, pendidikan kesihatan. Jadi semoga kamu dapat menyiapkan tugasan, ya, supaya apa, tugasan ini akan menguatkan lagi kefahaman kita. Baik, terima kasih semua. Sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.